Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pencara penyelia saya, Dr. Yusnaili binti Saleh, Encik Mashwawi Muhammad Noor dan para penonton yang menonton video ini. Saya Radin Rahmanis binti Radin Zulkarnain, pelajar semester 5, guru pelatih dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum fasa 1. Saya menjalankan praktikum di SK Lutong Miri Sarawak. Major saya ialah Bahasa Melayu dan minor ialah Pendidikan Jasmani. Bagi pembentangan refleksi pertengahan praktikum ini, saya akan membentangkan maklumat umum sekolah, tempat saya menjalankan praktikum, pengetahuan sedia ada di IPG yang saya aplikasikan ketika berada di sekolah, pengetahuan dan kemahiran baru yang saya peroleh daripada pengalaman praktikum, ilmu binaan dan inovasi yang saya hasilkan dan saya jalankan dalam PDP, serta komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar sepanjang berada di sekolah. Pertama sekali, bagi maklumat umum sekolah, saya menjalankan praktikum di SK Lutong, Miri, Sarawak yang merupakan sekolah terletak di negeri asal, iaitu negeri asal saya, Sarawak, dan terletak berdekatan kawasan kediaman. Jumlah jam mengajar yang saya peroleh ialah 6 jam seminggu, di mana setiap hari diperuntukkan 1 jam setengah bagi satu mata pelajaran. 6 jam ini adalah termasuk dengan jam mengajar subjek minor pendidikan jasmani. Kumpulan murid yang diperolehi ialah satu kelas saja saya memperoleh kumpulan murid tahun 5. Bilangan murid bagi kelas tersebut ialah 39 orang. Pengetahuan sedia ada di IPG yang saya aplikasikan di sekolah. Pelbagai strategi, teknik, kaedah yang saya gunakan dalam merancang PDP saya. Contohnya strategi berpusatkan guru, di mana saya akan menerangkan kata ganda penuh dan menerangkan kata berimbuhan sisipan seperti yang saya laksanakan pada minggu keempat dan minggu pertama. Strategi berpusatkan guru ini saya terapkan khususnya dalam kelas tidak segera, di mana saya akan memuat naik video pengajaran di pelantar YouTube. Seterusnya, strategi berpusatkan murid. Contoh pelaksanaan, saya melaksanakan aktiviti membaca teks, pidato dan pantun. Bagi kelas tersebut, murid akan membaca teks, pidato dan pantun. Giliran murid akan ditentukan melalui aktiviti putar dan pilih menggunakan roda putar. Saya akan mengisi roda tersebut dengan nama murid yang hadir dalam Google Meet dan memutar roda tersebut untuk menentukan giliran murid membaca teks, pidato dan pantun. Seterusnya ialah strategi berpusatkan bahan. Strategi berpusatkan bahan antaranya ialah lawatan virtual ke Zoo Alamanda. Bahannya di sini ialah paparan peta Zoo Alamanda serta video dan gambar. Dalam sesi tersebut yang dijalankan pada minggu ke-7, saya memaparkan peta Zoo Alamanda dari awal hingga akhir perjalanan serta beberapa lokasi yang perlu dilawati dalam zoo tersebut. Contohnya dalam pengajaran tersebut saya letakkan lokasi dunia reptilia dan dunia mamalia. Saya akan memperkenalkan murid dengan haiwan yang mempunyai ciri unik dan khas bagi melindungi diri mereka. Pendekatan yang saya terapkan pula ialah pendekatan induktif. Dalam kesemua pengajaran menerapkan pendekatan ini, yang mana pendekatan ini menekankan daripada menjelaskan hal yang spesifik kepada memberi generalisasi ataupun hal umum. Contohnya, pengajaran tata bahasa yang memulakan sesi dengan pengenalan rumus dahulu. Pendekatan deduktif, saya jalankan aktiviti berdasarkan pendekatan deduktif, pengejaran haiwan dan ciri khas mereka, di mana saya akan memperkenalkan haiwan secara umum dahulu dan kemudian menekankan ciri khas mereka untuk melindungi diri. Pendekatan eklektik pula iaitu gabungan daripada pendekatan induktif dan deduktif. Saya terapkan kepada pengajaran aspek tata bahasa, di mana pada sesi pengajaran saya akan menjelaskan
generalisasi terhadap bahasa tersebut sebelum memperkenalkan rumusnya. Kemudian daripada rumus tersebut saya akan memberi lagi contoh dan membimbing murid membentuk contoh baharu. Contohnya dalam pengajaran kata ganda penuh, saya akan memberi contoh kata ganda penuh dahulu dan daripada contoh tersebut saya akan zahirkan rumus atau formula dan kemudian membantu murid membentukkan kata ganda penuh berdasarkan rumus tersebut. Seterusnya bagi kaedah pula, saya melaksanakan kaedah komunikatif yang mana saya akan menjalankan sesi soal jawab sepanjang PDP, khususnya kelas segerak. Kaedah komunikatif ini dapat membantu murid menyatakan idea mereka, bertanya soalan sepanjang kelas berlangsung. Kaedah komunikatif ini juga sangat-sangat ditekankan khususnya dalam kemahiran mendengar dan bertutur seperti aktiviti soal jawab. Kemudian kaedah audiolingual, saya melaksanakan aktiviti imlak yang menekankan kaedah ini. Saya telah mengiblatkan rencana pada minggu kelima dan murid dikehendaki untuk menulis rencana tersebut berdasarkan audio yang saya muat naik di pelantar YouTube. Seterusnya kaedah projek. Murid akan diberi arahan untuk menghasilkan projek. Contohnya dalam minggu ke-6, murid dikehendaki menghasilkan poster semangat patriotik. Projeknya di sini ialah poster semangat patriotik. Bagi sesi tersebut, tema ialah jati diri dan kewarganegaraan. Di situ murid akan menghasilkan poster berdasarkan idea yang mereka dapat ataupun peroleh daripada maklumat yang disediakan dalam buku teks. Teknik pula, teknik latih tubi, saya telah melaksanakan teknik ini hampir dalam kesemua pengajaran yang saya lakukan. Latih tubi yang saya buat adalah berbentuk lembaran kerja, mana saya akan memuat naik PDF dalam Google Drive dan saya akan kongsikan pautannya di grup WhatsApp. Kemudian word wall, quizzes dan Kahoot. Latih tubi dalam aplikasi word wall, quizzes dan Kahoot adalah berasaskan permainan. Namun latih tubi tersebut sangat berkesan untuk sebagai latihan pengukuhan murid. Kemudian teknik permainan bahasa, saya telah mewujudkan dam ular digital sebagai permainan bahasa yang memerlukan murid melibatkan diri secara interaktif. Teknik ini juga sangat efektif untuk mengajar pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur, misalnya soal jawab. Kemudian teknik demonstrasi, saya telah melaksanakan teknik demonstrasi ini bagi pengajaran khususnya pengajaran seni bahasa seperti melakukan syair, melakukan rangkap lagu, mendeklamasikan sajak dan membaca pantun misalnya. Saya akan mengajar mereka bagaimana untuk melakukan syair mengikut irama-irama tertentu, misalnya irama selendang delima dan sebagainya, dan menzahirkan perasaan ketika mendeklamasikan sajak. Untuk itu murid dapat mencontohi dan merujuk bagaimana saya membuat demonstrasi tersebut. Kemudian teknik nyanyian. Teknik nyanyian ini saya aplikasikan dalam aktiviti seni bahasa. Murid dikehendaki mengubah suai seni kata lagu Saya Anak Malaysia. Dengan ini saya akan membimbing murid mengubah suai seni kata lagu, mencari kata kunci dalam lagu tersebut yang boleh digantikan dengan perkataan lain. Selain itu, saya juga turut menerapkan elemen pendidikan abad ke-21, misalnya aktiviti putar dan pilih. Melalui aktiviti ini, saya akan memutar roda untuk menentukan giliran murid menjawab soalan, membacakan teks dan menyanyikan rangkap lagu. Ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi murid untuk kekal bersedia menunggu giliran mereka untuk dipilih dan menjawab soalan, membacakan teks dan sebagainya. Seterusnya, elemen peta iThink. Saya juga menggunakan peta iThink untuk membantu murid menjana idea berdasarkan maklumat. Murid akan membuat aktiviti
lipat jadi peta, iaitu menghasilkan peta minda daripada peta iting daripada aktiviti berasaskan origami. Mereka akan mengisi peta tersebut dengan idea ataupun maklumat tersirat yang mereka fikirkan sendiri. Elemen seterusnya adalah elemen pendidikan abad ke-21, posteria. Berdasarkan sesuatu maklumat yang mereka pelajari, mereka akan menzahirkan idea ataupun maklumat tersirat yang mereka peroleh daripada bahan tersebut. Contohnya dalam minggu ke-6, tajuk ialah semangat patriotik, maka mereka akan menzahirkan semangat patriotik mereka dalam bentuk poster. Pada minggu tersebut, murid akan mempersembahkan poster tersebut dengan melalui video yang dihantar dalam aplikasi WhatsApp. Mereka akan membentang idea mereka dalam bentuk poster. Kawalan kelas pula, saya menggunakan model kawalan asertif iaitu sistem ganjaran. Saya menggunakan perisian kelas dojo di mana kelas dojo berfungsi sebagai kelas yang dijalankan secara maya. Dalam kelas dojo saya boleh menambah merit murid ataupun markah. Kelas dojo menggunakan sistem merit demerit untuk murid yang memberikan prestasi ataupun pencapaian yang baik dalam kelas, saya akan menambah markah mereka dalam kelas dojo. Contohnya, ketika murid menjawab soalan ataupun sukarela untuk membaca teks dalam paparan slide, saya akan tambah markah mereka, tambah 1 markah dalam perisian kelas dojo. Ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat murid dan membantu mereka supaya lebih peka kepada peluang. Seterusnya, untuk mengawal kelas, saya juga melaksanakan aktiviti putar dan pilih tadi. Putar dan pilih dapat membantu menentukan giliran murid untuk menjawab soalan. Jadi, kalau keadaan murid yang semua ingin untuk sukarela menjawab soalan, jadi putar dan pilih akan menentukan giliran murid secara adil. Jadi, tidak akan ada murid yang merungut ataupun menyatakan rasa tidak puas hati kalau giliran murid yang sama sahaja untuk menjawab soalan. Seterusnya, saya juga menerapkan elemen TMK dalam PDP saya, memandangkan PDP dijalankan secara atas talian keseluruhannya. Banyak ilmu TMK yang saya terapkan seperti lembaran kerja menggunakan Google Form dan PDF, interaktif dan permainan. Saya banyak gunakan Quizizz, Kahoot, Wordwall, Google Jamboard yang membuat dam ular digital dalam Google Jamboard. Saya paparkan dan saya arahkan murid untuk mengakses Google Jamboard tersebut dan menggerak dan membuat ubah suai pada bahan yang terdapat dalam Google Jamboard. Seterusnya, permainan web, khususnya dalam bidang minor saya, pendidikan jasmani. Saya memperkenalkan permainan web bagi mengajar kemahiran memukul dan memadang, di mana pada minggu tersebut, minggu 5 dan minggu 6, saya mengajar kemahiran memukul dan menangkap. Jadi saya memperkenalkan permainan web berbentuk softball dan kriket untuk menerapkan kemahiran sukan tersebut kepada murid-murid. Seterusnya, penghasilan video, saya banyak menggunakan Viva Video, Filmora, Google Slide dan Screencastify untuk menghasilkan video dan menghasilkan bahan pengajaran. Lain-lain alternatif pula, saya menggunakan YouTube sebagai pelantar untuk memuat naik video pengajaran saya. Murid-murid dapat mengakses YouTube untuk menonton video pengajaran ataupun menonton rakaman Google Meet. Seterusnya, pengetahuan dan kemahiran baru yang saya peroleh ketika berada di sekolah. Antaranya ialah pengambilan ataupun semakan kehadiran guru melalui Google Meet. Google Meet akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi setiap hari dan 12.30 tengah hari. Ini adalah untuk mengambil kehadiran guru dan memastikan guru menghadiri ataupun menjalankan PDPR atau tidak.
Seterusnya, perancangan dan perbincangan khususnya dengan guru pembimbing yang dijalankan secara atas talian. Kami akan berbincang melalui aplikasi WhatsApp untuk berkongsi maklumat tentang RPH, penghantaran hasil kerja dan sebagainya. Seterusnya, pengetahuan baru adalah perekodan. Perekodan ini, guru pembimbing telah mengesyorkan cara untuk membuat log kehadiran guru, log kehadiran murid, log penghantaran hasil kerja yang perlu dikemas kini dari semasa ke semasa. Contohnya, saya menggunakan Google Document untuk membuat log penghantaran hasil kerja yang mana guru pembimbing dan saya sendiri mudah untuk mengakses dan mengemaskini log tersebut. Seterusnya, mesyuarat. Mesyuarat dijalankan secara bersemuka atau atas talian. Sekiranya bersemuka, mesyuarat akan dijalankan dalam kumpulan kecil 3 atau 4 orang sahaja. Manakala untuk jumlah yang lebih banyak, mesyuarat akan dijalankan secara atas talian. Dari segi PDPR juga, antara pengetahuan baru yang saya peroleh ialah daripada penyampaian pengajaran, saya telah dinasihatkan oleh guru pembimbing cara bagaimana untuk menyampaikan pengajaran masa yang sepatutnya dan kaedah yang sepatutnya. Sama ada segera atau tidak segera, bila untuk menggunakan pengajaran dalam WhatsApp dan ataupun Google Meet dan sebagainya. Untuk penyediaan bahan, saya telah beri contoh set induksi dan slide pengajaran oleh guru pembimbing dan rakan-rakan praktikum yang lain. Serta melihat bagaimana pelaksanaan PDP oleh guru-guru lain yang mengajar subjek-subjek lain juga. Jadi saya dapat mengemaskini dan menambah baik set induksi dan slide pengajaran saya. Seterusnya, perancangan RPH. Saya banyak berbincang dengan rakan praktikum dan guru pembimbing. Saya juga melihat perancangan guru-guru lain, bagaimana mereka merancang PDPR mereka. Dan seterusnya, penilaian. Saya ditunjukkan contoh bagaimana menilai maklum balas hasil kerja murid, bagaimana untuk menyemak dan memberi maklum balas menggunakan kemudahan yang terdapat dalam aplikasi WhatsApp. Kerana penghantaran hasil kerja selalunya melalui WhatsApp ataupun Telegram. Jadi untuk memberi maklum balas, saya akan menggunakan emoji atau stiker yang dapat meningkatkan motivasi murid dan semangat mereka untuk kekal membuat hasil kerja yang terbaik. Seterusnya, ilmu binaan dan inovasi yang telah saya hasilkan dan terapkan di sekolah sepanjang praktikum. Antara yang saya hasilkan ialah dam ular digital. Dam ular digital ini wujud atas beberapa penyataan masalah. Contohnya, bagaimanakah cara untuk melibatkan murid dalam aktiviti pembelajaran dengan maksima? Kemudian, bolehkah permainan bahasa berkumpulan dijalankan secara atas talian? Dan bagaimanakah cara untuk menjadikan PDP lebih interaktif? Saya sering tertanya-tanya bagaimana apakah alternatif yang membolehkan permainan bahasa berkumpulan dapat dijalankan secara atas talian dan bagaimana untuk menggalakkan murid terlibat dalam pembelajaran secara lebih lanjut dan secara maksimal. Maka dengan itu saya mewujudkan dam ular digital. Dam ular digital ini terdiri daripada beberapa komponen. Satu ialah papan dam ular yang saya hasilkan melalui perisian Google Slide dan saya paparkan dalam Google Jamboard. Google Jamboard membolehkan murid-murid juga mengakses bahan dan mengubah suai atau mengedit bahan dalam Google Jamboard tersebut. Di situ, bulatan-bulatan pelbagai warna ialah penggerak. Murid dapat menggerakkan bulatan ini. Setiap kumpulan akan ditentukan warna-warna mereka. Untuk papan dan ular, dam ular digital ini, pembahagian kumpulan adalah berdasarkan murid yang mana menggunakan komputer riba ataupun komputer untuk menghadiri Google Meet.
Kerana jika murid menggunakan telefon ibu bapa, sedikit kekangan di situ kerana mereka perlu memuat turun dahulu aplikasi dam ULA dari untuk telefon mereka. Jadi untuk memudahkan, saya akan melantik murid yang menggunakan komputer riba bagi mengetuai kumpulan, dan mereka akan menggerakkan penggerak bagi ahli-ahli kumpulan mereka. Seterusnya, komponen roda nombor dan roda soalan. Roda nombor bagi menggantikan dadu, mereka akan memutar roda nombor ini untuk mendapatkan penyataan matematik yang mudah. Mereka akan selesaikan untuk mendapatkan bilangan langkah yang mereka perlu ambil dalam papan permainan dam ULA. Kemudian roda soalan menyediakan soalan-soalan yang mereka perlu jawab untuk maju ke hadapan dalam permainan dam ULA. Jika mereka tidak dapat menjawab soalan, mereka akan mundur satu langkah dalam permainan dam ULA. Roda soalan ini juga dapat diubah suai menggunakan kata kunci. Misalnya, kata kunci kata tanya, siapa, apa, bagaimana, untuk melatih kemahiran bersoal jawab antara murid. Murid yang dapat kata tanya akan membina ayat tanya berdasarkan kata tersebut untuk menyoal kumpulan pihak lawan. Itu adalah bagi dam ULA digital. Seterusnya, inovasi FAN atau formula asas nukil. Inovasi ini saya wujudkan untuk membantu murid membina ayat dan karangan. FAN menggunakan teknik penyoalan untuk menjana idea. FAN, formula asas nukil ini, saya hasilkan berdasarkan penyataan masalah. Bagaimanakah guru dapat menerapkan teknik penjanaan idea dalam membina ayat dan karangan? Untuk kemahiran menulis, saya telah memperkenalkan inovasi formula asas nukil ini untuk membantu murid menjana idea, menulis karangan dan mencari isi penting untuk menghasilkan draft atau rangka karangan. Dalam formula asas nukil terdapat 5 kata tanya, siapa, apa, mengapa, di mana, bagaimana. Murid akan mencari isi penting dan jawapan bagi kata tanya ini sebagai idea untuk ditulis dalam membina ayat dan karangan. Seterusnya, inovasi yang ketiga ialah posteria atau poster it out. Posteria ini adalah aktiviti yang menjana idea, yang membantu murid menjana idea dan mengeluarkan isi tersirat daripada maklumat melalui poster. Contohnya, murid akan diberi satu bahan. Daripada bahan tersebut, murid akan jana idea mereka dengan elemen kemahiran berfikir aras tinggi. Mereka akan mengeluarkan isi tersirat dan mereka akan zahirkan idea mereka melalui poster dengan memanfaatkan elemen seni visual dan elemen warna. Posteria juga melatih kemahiran pembentangan murid kerana setelah menghasilkan poster, mereka akan membentang poster tersebut dalam bentuk video. Mereka akan membentangkan idea yang mereka catat ataupun mereka zahirkan dalam poster tersebut. Seterusnya, inovasi yang keempat ialah lipat jadi peta. Aktiviti ini saya buat untuk menjadikan PDP lebih seronok, di mana murid akan menggunakan kertas A4. Mereka akan melipat kertas A4 atau kertas minda menjadi peta minda. Di sini, murid akan mengaplikasikan kecerdasan pelbagai mereka, kecerdasan logik matematik, di mana mereka akan bermain dengan bentuk untuk menjadikan peta minda. Mereka akan lipat kertas dan hasil kesan lipatan, mereka akan gariskan kesan lipatan tersebut dan seterusnya menghasilkan peta minda. Ini adalah gambar-gambar di mana mereka akan dapat hasil seperti ini setelah melipat kertas A4 berdasarkan arahan yang cikgu berikan. Kelebihan bagi aktiviti lipat jadi peta ini, mereka dapat merangsang daya kreativiti murid, melatih kemahiran mendengar arahan dan penerapan kebat kerana mereka akan menjana idea, mengeluarkan isi penting daripada maklumat dan memasukkannya ke dalam peta minda yang mereka hasilkan daripada aktiviti lipat jadi peta minda ini tadi.
Seterusnya, selesai bagi inovasi dan binaan, kita masuk pada komen dan reaksi terhadap pengalaman belajar dan pengalaman mengajar. Di sini antara reaksi saya sebagai guru pelatih, saya sangat senang dengan iklim persekitaran di sekolah tempat saya menjalani praktikum kerana guru, staf dan rakan praktikum sangat-sangat mesra dan banyak membantu saya. Mereka akan menggalakkan saya untuk ke depan dan menyuarakan pendapat ketika bersama guru-guru, ketika berbincang dan sebagainya. Kemudian, rancangan pelajaran dan bahan bantu mengajar mempengaruhi pencapaian objektif PDPC dan motivasi murid. Saya juga gembira apabila saya dapat mendedahkan diri dengan pelbagai pengetahuan yang saya peroleh daripada yang sedia ada di IPG ataupun daripada pengalaman mengajar di sekolah. Saya dapat diredahkan dengan bahan bantu mengajar, cara pengajaran dan bahan yang sangat-sangat menarik yang mempengaruhi pencapaian objektif setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. Ini saya dapat mengenal pasti bagaimana untuk meningkatkan motivasi murid, bagaimana untuk menaikkan semangat mereka dan memaksimalkan penglibatan mereka dalam sesi PDP. Seterusnya, saya juga gembira apabila aktiviti pembelajaran yang saya jalankan dapat meningkatkan kreativiti murid. Misalnya aktiviti poster dia dan aktiviti lipat jadi peta. Untuk pembentangan, mereka akan membentang dengan sangat-sangat kreatif. Mereka akan menggunakan baju tradisional kaum masing-masing. Mereka akan menggunakan cogan kata, warna dan memanfaatkan pelbagai lagi bahan lain untuk menzahirkan kreativiti mereka dalam membuat pembentangan. Sedikit kekecewaan kerana pelaksanaan atas talian menjadikan kawalan kelas dan tingkah laku murid agak sukar. Khususnya dalam Google Meet, guru saya sendiri akan mengalami sedikit kekangan untuk menghalang murid yang berborak dalam ruangan mesej kerana saya hanya cuma dapat mengeluarkan arahan tapi tidak dapat menghalang ataupun membuat sekatan bagaimana untuk menghalang mereka berhenti berborak dalam ruangan mesej. Sekiranya berborak di luar tajuk secara berlebihan. Pelaksanaan atas talian juga agak sukar untuk menentukan murid dapat menghantar hasil kerja pada masa yang ditetapkan dan dapat menyiapkan tugasan. Kerana terdapat murid yang langsung tidak dapat diakses ataupun tidak dapat dihubungi dalam kelas. Seterusnya, PKP yang membataskan aktiviti fizikal, khususnya dalam pengajaran subjek minor, pendidikan jasmani yang banyak mengajar kemahiran. Pengajaran tersebut memerlukan aktiviti bersemuka di mana saya akan mengajar secara fizikal, menentukan kedudukan murid ketika membuat lakuan dan sebagainya. Serta bagi subjek major pula, bagi bahasa Melayu, agak sukar untuk melaksanakan aktiviti berkumpulan kerana pelaksanaan atas talian ada kekangan seperti masalah pencapaian internet, masalah peranti dan sebagainya. Ini adalah hasil kerja murid. Contohnya, gambar pertama, gambar poster dia. Mereka menghasilkan poster untuk menzahirkan idea. Kemudian aktiviti lipat jadi peta, mereka menjana idea dari bahan dengan elemen kemahiran berfikir aras tinggi. Persembahan yang kreatif, mereka menggunakan baju tradisional kaum masing-masing, menggunakan tengkolok yang diperbuat daripada kertas, melekat cogan kata pada dinding ketika membuat persembahan dan sebagainya. Selain itu, komen dan reaksi daripada murid juga, mereka amat seronok
ketika bermain permainan web dan teknik didik hibur seperti bersyair, berpantun, menyanyi dapat meningkatkan motivasi dan semangat mereka dalam mengajar. Seterusnya, interaksi guru dan murid dan guru dengan guru dapat meningkatkan pencapaian objektif. Contohnya, saya dapat berinteraksi dengan murid, mengenali mereka, bagaimana kaedah dan strategi yang apa yang saya patut terapkan yang sesuai dengan cara pembelajaran mereka, serta bagi interaksi guru dengan guru pula saya dapat berbincang dengan guru pembimbing kaedah dan teknik yang sesuai untuk menjalankan PDP. Seterusnya bagi PDP, aktiviti pembelajaran yang mencapai objektif, contohnya dengan aktiviti menarik seperti posteria, aktiviti lipat jadi peta, aktiviti dam ular. Aktiviti pembelajaran yang menarik ini dapat mencapai objektif pembelajaran. Contohnya, untuk aktiviti dam ular, murid dikehendaki bersoal jawab, maka dalam permainan dam ular, mereka bersoal jawab dengan rakan sekelas dan mereka dapat mencapai objektif pada hari tersebut. Kemudian refleksi daripada pengajaran dan pembelajaran, saya akan mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pengajaran dan membuat tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan dan mengukuhkan kekuatan pengajaran saya tadi. Itu sahaja untuk refleksi pertengahan praktikum saya. Saya harap saya akan dapat banyak lagi pengetahuan dan ilmu serta kemahiran daripada praktikum ini untuk saya amalkan dan saya terapkan di dunia sebenar sebagai seorang guru gelap. Sekian, itu saja. Terima kasih.